Engkau ingat aku tak kisah dengan apa yang jadi selama ni? Engkau ingat aku tak tahu yang Syahir tampau kau depan orang ramai just sebab engkau tak tunaikan permintaan dia? Lagi satu, engkau ingat cerita pasal dia mabuk dan tidur dengan perempuan-perempuan simpanan dia tak sampai dekat telinga aku ke, Mia? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Hari ini kita bertemu lagi dalam segmen Cerita Kedai Kopi. Dan video hari ini dirakamkan dekat studio baru Gigi Emas. Jeng. Tapi ni korang tak nampak apalah sebab aku guna green screen kan. Kisah hari ini ditulis oleh akak peguam kita. Jadi hari ini aku takkan cerita ikut pemahaman aku. Hari ini punya kisah aku akan bacakan apa yang akak ni tulis. Sebab aku rasa sayang kalau tak dibacakan akak ni punya penulisan. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan Cerita Kedai Kopi hari ini. Warkah ini aku nukilkan khas buat mereka yang bernama wanita, untuk kalian jadikan tauladan dan sebagai peringatan bersama. Sebelum irama mendahului lagu, sebelum keliru membungkam rasa, eloklah kiranya aku mulakan kisah kali ini dengan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan buat pemilik channel Gigi Emas kerana sudi membacakan kisah ini sebagai halwa telinga buat para pendengar yang budiman. Suka untuk aku ingatkan segala nama dan watak di dalam kisah ini telah aku tukarkan dengan nama rekaan agar tidak mengaibkan atau mencalakan kredibiliti mana-mana pihak yang terlibat. Awal tahun 2020, ketika satu dunia kecoh dengan kehadiran makhluk genit yang tidak terlihat di mata, namun namanya meniti di bibir-bibir sekalian manusia di seantero dunia. Waktu ini, Malaysia telah mengambil inisiatif mengurungkan setiap dari rakyatnya sebagai langkah untuk mencegah makhluk Allah itu dari terus berleluasa. Aku yang berada di perantauan turut menjadi mangsa, di mana aku terpaksa berjauhan dari keluarga tercinta, dan pada ketika inilah terlafaznya segala yang terpendam di dada. Oleh kerana keterbatasan pergerakan, kebanyakan daripada rutin harian terpaksa dihentikan dan aku selalunya akan menghabiskan waktuku di sebuah bilik yang didekorasi seakan-akan perpustakaan. Seperti biasa, bertemankan lampu di ruangan bacaan, aku mentelaah beberapa buku yang masih belum sempat aku baca. Sedang aku dihanyutkan si penulis di dalam dunia rekaannya, kedengaran bunyi deringan dari alat telekomunikasi yang menjadi satu-satunya medium untuk berbicara dan melepaskan segala kerinduan yang terbuku di dada. Deringan itu sememangnya telah berjaya membawaku pulang semula ke alam nyata. Mia, lamanya tak dengar suara. Rindu aku lah tu call malam-malam ni. Satu sapaan tanpa salam aku ucapkan pada insan yang bergelar sahabat. Seluruhku tidak berbalas seperti kebiasaan. Sebaliknya, hanya suara tangisan kedengaran di hujung talian. Aku yang terkesima dengan suara itu cuba untuk menenangkan, namun tangisan itu semakin lantang kedengaran. Oleh kerana itu, aku membuat keputusan untuk mendiamkan diri dan membiarkan segala yang terbuku di hati Mia dilepaskan melalui esak tangisan. Nurul, aku rasa kan, aku dah salah buat percaturan lah. Aku dah labuhkan cinta dan sayang aku pada orang yang salah. Tutur Mia menahan sebab. Engkau tengah cakap pasal Syahir ke? Soalku padanya. Syahir merupakan pemuda yang telah berjaya memikat hati Mia. Tidak aku nafikan kekayaan dan ketampanan yang dimiliki Syahir sememangnya akan mencairkan hati setiap wanita-wanita yang memandangnya. Lesung pipit yang menghiasi pipinya menjadi daya tarikan utama. Ciptaan yang cukup sempurna. Dia minta aku lupakan dia doh. Dia cakap perempuan macam aku tak layak untuk dia. Tapi aku terlalu sayangkan dia. Engkau pun tahu kan, dah 4 tahun kami bercinta. Dalam sedu sedan, Mia meneruskan kata. Berdesing telingaku mendengar alasan klise tersebut. Kemarahan yang mula merajai jiwa tetap aku tahan agar tidak mengeruhkan suasana. Aku cuma diam memberikan laluan kepada Mia untuk melepaskan segala keresahan dan kesedihan yang terbuku di dadanya. Jauh di sudut hatiku, perkabaran duka itu sebenarnya sebuah berita gembira yang aku nantikan sekian lama. Kenapa kau sayang sangat dekat dia Soalku pada Mia. Sebab dia handsome, kaya dan berkarisma. Dia ada apa yang kebanyakan lelaki tak ada. Dia sempurna dekat mata aku, Nurul. Terlalu sempurna. Jawab Mia bersungguh-sungguh. Kau jumpa tak kebahagiaan kau dengan dia sepanjang korang bersama tu? Soal aku semula. Soalan itu ternyata bukan soalan yang mudah untuk Mia. Dia diam seakan-akan kehilangan kata.
cerita. Mia, memang kita dah tak tinggal sebumbung. Memang kau dengan aku jarang jumpa. Tapi tu tak bermakna aku lupakan kau dan aku nak biarkan kau macam tu je. Engkau ingat aku tak kisah dengan apa yang jadi selama ni? Engkau ingat aku tak tahu yang Syahir tampau kau depan orang ramai just sebab engkau tak tunaikan permintaan dia? Lagi satu, engkau ingat cerita pasal dia mabuk dan tidur dengan perempuan-perempuan simpanan dia tak sampai dekat telinga aku ke, Mia? Dunia ni kecil je. Kalau kau decide untuk sakitkan diri kau hanya sebab seorang lelaki yang memiliki kekayaan dunia tapi miskin ukrawinya, engkau kena ingat yang kami kawan-kawan kau takkan biarkan kau terluka macam tu je. Minggu lepas Dak Sarah, housemate kau, ada kontak aku dan minta aku nasihatkan kau pasal Syahir sebab dia dah banyak kali nampak Syahir tengking kau. Dia juga ada cakap dekat aku yang dia pernah nampak Syahir curah air dekat muka kau. Aku dah cuba nasihatkan kau, Mia, tapi itulah, engkau dah terlalu jauh hanyut dalam alam fana cinta sampai aku yang cuba nak selamatkan kau ni pun akhirnya tewas dan lemas macam tu je. Aku dah malas nak nasihatkan kau pasal Syahir ni bila kau cakap jangan sibuk hal aku. Mulai hari ni kau dengan urusan kau, aku dengan urusan aku. Ingat lagi tak? Satu soalan aku utarakan kepadanya sebelum aku meneruskan kata-kataku. Syahir cakap engkau tak layak untuk dia. Pada aku, dia yang tak layak untuk engkau. Cukuplah, Mia. Berhentilah jadi rama-rama pada mereka yang buta. Hidup ni terlalu singkat untuk kau bazirkan pada mereka yang tak pandai menilai, jauh lagi menghargai. Aku tahu mungkin senang untuk aku ungkapkan semua ni sebab aku tak berada dalam kasut engkau. Tapi percayalah, Mia, bila kau berjaya buang dia dari hidup engkau sebenarnya sedang menjemput bahagia. Sebelum kahwin pun dia boleh tangankan kau. Lepas kahwin nanti macam mana? Sepak terajang lah jawapannya. Mak ayah kau dah susah-susah besarkan kau. Sekarang kau nak korbankan pengorbanan diorang untuk manusia macam tu? Hentikanlah. Mia yang tergamam dengan setiap bait ucapanku hanya diam membisu. Aku tahu aku sebenarnya keterlaluan dalam menuturkan ucapan. Namun aku mahu Mia sedar, hilang seorang lelaki yang mengabaikan tanggungjawab sesama manusia dan tanggungjawabnya sebagai hamba lebih baik dari hilang identiti dan maruah diri. Siapa diri kita sedikit sebanyak akan dipengaruhi oleh siapa pasangan yang kita jemput dalam kehidupan kita. Kalau permata yang kita jemput, maka akan berkilau dan berbahagialah kita dalam kehidupan kita selamanya. Tapi kalau kaca yang menjadi pilihan, nescaya akan banyaklah luka dan tangisan sepanjang kehidupan kita bersamanya. Jangan tersalah langkah, kawan. Dipendekkan cerita, Mia akhirnya memenuhi permintaan Syahir dan Mia dipertemukan dengan Amar yang kini telah sah bergelar suaminya setelah terlafaznya akad pada 1 Januari 2023. Tahniah diucapkan kepada mereka. Happy ending kan? Tapi cuba kalian renungkan, andai Mia tetap dengan keputusannya untuk memilih dan menunggu Syahir, adakah dia punya peluang untuk bersama manusia yang lebih layak memiliki hatinya? Hidup ini adalah pilihan. Kita yang kena bijak menentukannya. Bak kata Encik Jack dalam salah satu videonya, ada beza sayang dengan bodoh ni. So fikir-fikirkanlah. Jangan korbankan diri pada sesuatu yang tak membawa apa-apa keuntungan dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari seterusnya. Pada aku, memilih pasangan hidup ni sama seperti mutiara putih di dasar lautan. Kalau tersalah percaturan, engkau hanya akan memilih pasir yang tetap akan berkilau bila ada cahaya yang menyuluhnya, namun langsung tiada harga dan nilai. Bahkan ia sebenarnya merugikan dan mengundang kecewa. Wahai wanita-wanita yang saya kasihi, memang telah dikiaskan bahawa syurga kita di bawah tapak kaki seorang lelaki yang bergelar suami. Namun hal ini tidak bermakna jasad juga perlu berada di bawah tapak kaki mereka. Jangan biarkan diri korang diperlakukan sewenang-wenangnya dan jangan pula mudah untuk menggadaikan maruah diri pada cinta yang belum tentu ada khabar gembira di penghujung cerita. Jadilah kalian seperti mawar. Biarpun penciptaannya terlihat indah, namun untuk menyentuhnya dan memilikinya bukanlah satu hal yang mudah. Dek kerana mawar itu selalu saja dilindungi duri yang tajam. Duri yang sentiasa menjadi benteng dan pertahanan dari dirinya disentuh atau dirosakkan oleh sesiapa. Ketahuilah bahawa wanita itu tidak Allah ciptakan dari kaki untuk direndah-rendahkan dan dipijak-pijakkan maruahnya. Tidak pula Allah ciptakan wanita itu dari kepala untuk terlalu disanjung dan dijunjung. Tetapi telah menjadi aturan Tuhan bahawa wanita itu telah Allah ciptakan dari tulang rusuk yang kedudukannya terlalu dekat dengan hati. Tujuannya adalah untuk wanita itu sentiasa disayangi dan dilindungi. Buat kaum Adam yang saya hormati, di dalam rahim seorang wanita, kalian memulakan kehidupan. Di dalam dakapan dan belayan seorang wanita, kalian dibesarkan. Oleh yang demikian, andai kami ada melakukan kesilapan, maka tegurlah kami sebagaimana yang telah digariskan, bukan dengan kata cacian dan bukan juga dengan tindakan yang menyakitkan. Sesungguhnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Surah An-Nisa ayat ke-34. 10 jari aku susunkan untuk memohon kemaafan andai terselit perkataan yang melukakan perasaan kalian. Maaf juga
Semoga andai ada ketelanjuran dalam setiap baik-baik penulisan. Aku doakan setiap dari kita dipertemukan dengan seseorang yang tidak culas dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan sentiasa menghadiahkan sekotak kebahagiaan agar senyuman dapat diukirkan sentiasa. Amin. Dah lama aku tak baca penulisan macam skrip MC dalam majlis rasmi kerajaan ni. Sekali lagi, penulisan akak ni tidak mengecewakan aku, tapi mungkin akan mengecewakan beberapa orang penonton aku hari ni. Sejujurnya, aku memang suka baca penulisan macam ni dan aku nak minta maaf kalau korang tak minat bahasa Melayu yang berbunga-bunga ni. Anyway, daripada cerita ni, memandangkan akak ni dah petik ayat aku pasal perbezaan bodoh dengan sayang ni, aku nak pesan something dekat perempuan-perempuan dekat luar sana. Aku tahu, kadang-kadang bila hati kita tengah berbunga-bunga, kita susah nak bezakan mana baik, mana buruk. Bila kita dah hanyut, kita memang hilang pertimbangan dan kewarasan diri kita. Sebab tu lah muncul ayat pujangga. Demi cinta, lautan api pun sanggup berenang. Pui! Jadi, kalau korang masih single atau korang rasa korang masih waras, satu benda je yang aku nak pesan. Tanamkan dalam kepala otak korang tu, bila berlakunya perkara yang melibatkan keganasan, itu adalah tanda yang korang tak berada dalam hubungan yang bagus. Sebab apa? Aku suruh tanam dalam kepala otak. Sebab bila kau dah hanyut dalam lautan asmara, bila kau nampak tanda-tanda ni, otak kau akan trigger balik pertimbangan dan kewarasan kau. Walaupun masa tu engkau seboleh-boleh nak menafikan benda tu, otak kau tetap akan kata benda tu salah. Jadi masa ni lah akan berlaku perdebatan hati dengan akal kau. Sebab hati biasanya akan merelakan. Dan bila akal dengan hati kau tengah berdebat tu, carilah kawan-kawan yang baik untuk kau minta pendapat dan nasihat. Engkau pun jangan lebingai now. Kalau nasihat orang tu bertentangan dengan kata hati kau, jangan pula kau terus melenting. Kita ni manusia, susah untuk kita nampak apa kesilapan kita. Sebab kita rasa kita buat semua benda dengan betul. Tapi apa yang kita boleh buat ialah bila orang dah nasihat tu, cuba cari kewarasan akal kau balik untuk buat pertimbangan dan muhasabah diri. Lepas tu baru kau buat keputusan. Jangan rushing, relax-relax je fikir benda ni. Satu lagi, benda yang aku ingat sampai bila-bila, jangan buat keputusan bila kau marah, kecewa atau gembira. Sebab masa tu emosi hati kau menguasai kewarasan kau. Jadi lepak dulu, chill, minum teh OIS kat mamak dan fikir dengan tenang. Kalau dah memang kita silap, mengaku je yang kita ni dah silap dan cuba untuk perbaiki kesilapan tu. Aku tahu memang susah untuk buat semua ni. Jangan kata korang, aku pun dulu macam tu juga. Tapi inilah cara yang aku gunakan selepas banyak kesilapan yang aku dah buat sebelum ni. Yang paling penting, poin utama aku ialah tanamkan dalam kepala otak korang tu, benda-benda yang melibatkan keganasan adalah petanda korang bukan dalam hubungan yang baik. Bila benda tu dah pasak dalam kepala otak kau, dia akan jadi memori kekal. So, walau macam mana hanyut pun kau, otak kau tetap akan trigger kau pasal petanda-petanda ni. Itu adalah lebih baik daripada otak kau tak sedar langsung yang kau ni dah jadi bangang bila hanyut bercinta. Dan lagi satu, jangan takut kau takkan jumpa yang terbaik dah lepas ni. PBB dah buat statement, setakat 15 November 2022, populasi manusia dekat dunia dah cecah 8 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia pun cakap, tahun 2022 je penduduk lelaki dah cecah 17 juta orang. So, kau dah jumpa semua 17 juta orang tu sampai kau rasa kau takkan jumpa lelaki yang lagi baik. Engkau relax. Yang penting kau jaga diri kau. Tetapkan pegangan dan pendirian kau. Okey. Satu lagi kepada wanita yang ditukarkan nama kepada Mia ni. Kalau dia tengok video ni, aku nak ucapkan selamat pengantin baru dan tahniah kerana dah berjaya mengubah nasib diri. Semoga dikurniakan kebahagiaan dengan suami dan rumah tangga dirahmati Allah. Amin. So, aku rasa sampai situ je lah kot. Tak ada apa lagi yang aku nak cakap. Terima kasih juga kepada akak peguam kita sebab sudi menulis cerita-cerita yang bagus untuk segmen cerita kedai kopi ni. Kalau korang ada pendapat atau ada pengalaman yang sama macam penulisan akak ni, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa atau penyampaian aku tak berapa best now hari ni. Dan memandangkan kita nak masuk bulan Ramadan, aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang menonton video aku ni. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan ni diberkati dan dilipat gandakan ganjarannya. Amin. Terima kasih kepada korang semua yang sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Jangan lupa tekan button super thanks kalau nak bagi hadiah dekat kita orang. Okey? Semoga kita berjumpa lagi dalam cerita kedai kopi yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.